Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya Ahmad Zulikuan bin Sifli, nombor metrik A182704, dan Muhammad Syarafi bin Ismail, nombor metrik A183726, daripada kumpulan 11 akan membentangkan tajuk organisasi dakwah di Malaysia. Baiklah, bagi pengenalan, dakwah Islam adalah dakwah yang meliputi semua persoalan hidup dan kehidupan manusia. Konsep dakwah adalah menyeru kepada kebaikan dan menghalang daripada keburukan. Dakwah boleh dilakukan secara individu ataupun berkumpulan. Organisasi dakwah di Malaysia mula berkembang pada era tahun 70-an, dan organisasi dakwah Islam yang terlibat secara langsung dalam mengimplementasikan gerakan dakwah di negara ini. Pergerakan pesat organisasi Islam, sama ada di peringkat agensi kerajaan ataupun badan bukan kerajaan (NGO), memainkan peranan penting dalam memertabatkan dan mensyiarkan agama Islam, khususnya di Malaysia. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan organisasi dakwah? Definisi organisasi secara amnya merupakan himpunan individu, iaitu dua atau lebih, yang menjalankan tugas secara tersendiri mengikut unit kerja yang kemudiannya diselaraskan bagi mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. Dakwah pula ialah satu kegiatan yang dijalankan oleh segolongan manusia untuk menyeru manusia kepada mentaati Allah SWT dan Rasulullah SAW. Di samping itu, menegah manusia yang melakukan kemungkaran agar kembali ke jalan yang benar. Organisasi dakwah di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu kerajaan dan bukan kerajaan (NGO). Bagi organisasi dakwah kerajaan, yang pertama, Yayasan Dakwah Islam Malaysia, iaitu YADIM. YADIM ialah sebuah badan amanah yang ditubuhkan oleh Allahyarham Tun Haji Abdul Razak bin Husin, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, pada 1 Muharram 1394, iaitu 25 Januari 1974. YADIM bertujuan menjelaskan kegiatan badan-badan dakwah serta NGO agar berjalan seiring dan sejajar dengan dasar negara, serta menjadi pembangkit ke arah penyebaran dakwah di Malaysia. Peranan YADIM adalah: yang pertama, melahirkan pendakwah yang berpengetahuan dan berkemahiran berasaskan kepada model Malaysia. Peranan kedua, menyelaraskan kegiatan NGO Islam dan rakan strategik dalam memasyarakatkan dakwah. Yang ketiga, menggalakkan masyarakat berlumba-lumba membuat kebaikan dengan memberi kefahaman, pengalaman dan penghayatan Islam melalui kegiatan dakwah dalam aspek pendidikan, sosial dan kebajikan. Seterusnya, organisasi dakwah kerajaan yang kedua adalah Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. IKIM ditubuhkan untuk memberi kefahaman Islam yang sebenarnya demi menjaga kesucian ajaran Islam yang sebenar tanpa menyentuh perkara-perkara retorik atau menyimpang dari jalan yang ditetapkan. IKIM ditubuhkan pada 18 Februari 1942 di bawah Atas Syarikat 1965 dengan bertujuan untuk memberi kefahaman Islam yang tepat melalui pelbagai atur cara dan aktiviti seperti penyelidikan, seminar, bengkel, forum, perundingan, latihan dan penerbitan. IKIM telah dirasmikan pada 3 Julai 1992 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Fungsi IKIM adalah: yang pertama, menjalankan pendidikan yang melibatkan kajian menyeluruh dan bersepadu tentang peranan Islam dan umat Islam bagi menghadapi cabaran semasa yang timbul akibat daripada keadaan dunia yang kian berubah. Fungsi yang kedua adalah menghasilkan bahan penerbitan termasuk buku, majalah dan jurnal untuk bacaan umum dan golongan sasar. Terakhir sekali, fungsi IKIM adalah seperti menganjurkan persidangan, seminar dan forum dan pelbagai pembincangan memperbagaikan pencabahan fikiran bagi menyelesaikan masalah dan perkara-perkara tertentu. Seterusnya, organisasi dakwah kerajaan yang ketiga, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau juga dikenali sebagai JAKIM. Sejarah penubuhan JAKIM, iaitu pada tahun 1968, Persidangan Majlis Raja-Raja telah memutuskan bahawa perlunya suatu badan bagi mengembling usaha pembangunan dan kemajuan umat Islam di Malaysia. Satu urus cuti kepada Majlis Kebangsaan Hari Ehwal-Ehwal Agama telah ditubuhkan bagi memelihara kesucian akidah dan ajaran Islam. Urus cuti ini kemudian telah dikembangkan sebagai bahagian agama Jabatan Perdana Menteri yang kemudiannya dinaikkan taraf sekali lagi menjadi bahagian Hal Ehwal Islam (BAHIS). Akhirnya, pada 1 Januari 1997, selaras dengan pembangunan dan kemajuan Islam yang bertambah mantap di negeri ini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai mengambil alih kuasa dan peranan BAHIS.
bagi mentadbir hal ehwal agama Islam di Malaysia. Fungsi-fungsi utama JAKIM adalah: pertama, bertanggungjawab seperti perancang yang menentukan pembangunan dan kemajuan hal ehwal Islam di negara ini. Fungsi kedua, melaksanakan program-program pembangunan ummah dan penghayatan Islam dalam pengurusan negara. Fungsi ketiga, merangka dasar bagi hal ehwal Islam di negara ini dan menjaga kesucian akidah dan ajaran Islam. Keempat, bertindak sebagai pengumpul, penyebar dan pusat rujukan maklumat mengenai hal ehwal Islam. Baiklah. Kemudian kita lihat pula badan dakwah organisasi bukan kerajaan. Pertubuhan bukan kerajaan atau pemerintah merupakan pertubuhan yang ditubuhkan oleh pihak atau pertubuhan swasta yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan mana-mana kerajaan, dan ada NGO yang dibiayai oleh kerajaan tertentu, namun keahlian pertubuhan sebegini terbuka kepada mana-mana pihak kerajaan. Pertubuhan ini adalah merupakan lawan pada pertubuhan antara kerajaan yang merupakan suatu istilah bagi kegunaan umum di dalam bidang kuasa mahkamah. Jenis-jenis pertubuhan ini adalah pertubuhan masyarakat awam atau diwujudkan nama-nama lain. Berikut merupakan contoh-contoh pertubuhan dakwah organisasi bukan kerajaan seperti ISMA, PPIM, YADIM dan lain-lain lagi. Bagi pertubuhan NGO dakwah, yang pertama adalah Pertubuhan Ikram Malaysia. Pertubuhan Ikram Malaysia telah didaftarkan pada 22 Oktober 2009 dan merupakan adalah pertubuhan NGO dakwah tarbiyah dan kebajikan terhadap urusan-urusan kehidupan masyarakat umum sejajar dengan ajaran dan cara hidup Islam. Ikram terus komited dalam usaha membina sebuah negara berdasarkan prinsip keadilan, kebebasan, inklusif dan bermuarah. Dengan visi Malaysia menjadi negara rahmah, ia merupakan pengalaman utama siapa Ikram. Misi Ikram adalah mengajak dan membimbing masyarakat memahami, menerima dan menghayati Islam sebagai panduan dalam kehidupan peribadi, keluarga dan masyarakat dan negara. Misi kedua adalah berjuang membangun sebuah masyarakat maju berasaskan manhaj taghyir yang tepat, tasawur Islam yang syumul dan tarbiyah yang mantap dengan memanfaatkan teknologi dan amalan terbaik pengurusan. Seterusnya, membudayakan pendekatan perkongsian dan permuafakatan. Berikut merupakan pencapaian Ikram daripada bulan Jun hingga Mac 2022. Antaranya adalah 250 mu'alaf dibantu kuasai fardu ain dan lain-lain lagi. Pertubuhan NGO kerajaan yang kedua adalah Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia atau juga dikenali sebagai PERKIM. Pengasas PERKIM ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash, iaitu Perdana Menteri yang pertama. PERKIM telah mempunyai 13 bahagian di seluruh negara kecuali Sabah. 5 elemen utama yang menggerakkan hala tuju PERKIM adalah: pertama, dakwah, pendidikan, kebajikan, kerjasama dalam bidang agama Islam dan lain-lain. Misi utama PERKIM adalah menjadikan PERKIM sebuah NGO penggerak dakwah terunggul untuk memberi sokongan kepada institusi Islam di Malaysia dan antarabangsa. Berikut merupakan contoh aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh PERKIM. Kemudian, pertubuhan NGO dakwah yang ketiga adalah Gabungan Dakwah Malaysia, GDM. GDM merupakan sebuah gabungan yang berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia pada 20 September 2017. Gabungan ini telah mengumpulkan lebih 30 buah badan bukan kerajaan NGO yang memberi fokus kepada dakwah kepada masyarakat majmuk, yang di antaranya adalah Al-Hidayah Center Foundation, MACMA, Halwan dan lain-lain lagi. Misi utama GDM adalah menjelaskan dakwah kepada masyarakat majmuk, menyampaikan risalah Islam yang sebenar serta memperbetulkan persepsi yang tidak tepat pada masyarakat majmuk, membantu, membangun dan mengupayakan golongan mu'allaf. Wawasan 2035 GDM adalah masyarakat majmuk yang faham dan senang dengan Islam, masyarakat majmuk menerima Islam, mengekalkan yang sudah Islam agar istiqamah bersama Islam, menjadi negara Islam contoh dalam dakwah kepada golongan masyarakat majmuk. Berikut juga merupakan antara contoh-contoh aktiviti yang telah dilakukan oleh GDM. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, pihak kerajaan dan NGO Islam telah memainkan peranan yang baik dalam membantu masyarakat Islam maupun bukan Islam dalam mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menjalankan aktiviti keislaman di bahagian masing-masing. Segala usaha dari semua pihak kini menampakkan kebersamaannya melalui penerimaan masyarakat yang menerima
islah dan dakwah yang dijalankan secara positif. Sebelum menutup, saya menyarankan agar para ahli agama termasuk guru-guru agama, pendakwah bebas, sukarelawan dan pelajar-pelajar agama perlulah mengaktifkan diri mereka dalam kerja-kerja dakwah dengan kerap turun ke kampung-kampung atau masjid dan surau supaya masyarakat dapat bertanyakan tentang sebarang kemusykilan maupun permasalahan yang wujud dalam aspek keagamaan. Semoga titiklah yang dicurahkan oleh semua pihak dalam pelaksanaan tugas dakwah mendapat darjat syurga yang tertinggi. InsyaAllah. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 11. Sekian, terima kasih.